Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi hidayah kepada kita, dapat kita hadirkan diri kita dalam majlis ilmu yang mana kita semua sudah maklum tentang kewajipan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ilmu mengenai bab solat kita, yang mana perkara pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu semaya kita, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu fil yaumil qiyamah as-salah. Perkara pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat iaitu semaya kita. Kalau semaya kita comel, insya-Allah akan comel belaka. Kalau semaya kita tak comel, mustahil hak lain tu boleh jadi comel. Allah SWT menegaskan kepada kita supaya sentiasa menjadi hamba yang bertakwa kepadanya, yang mana kita bagi lelaki setiap hari Jumaat kita dengar Tok Khatib mewasiatkan kepada kita, ittaqullah, iaitu bertakwalah kamu kepada Allah. Sepatutnya apabila dipesan dengan pesanan takwa, hati kita ni terus tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala kata, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bukan takwa mulut, maknanya takwa ni mari dalam hati kita, ya, takwa ni biar mari dalam hati kita, agar jangan kamu mati melainkan kamu itu beragama Islam. Minta kita ni mati dalam beragama Islam kerana kita takut Allah Subhanahu wa taala pinjamkan nikmat Islam itu hanya sementara sahaja. Pinjamkan nikmat iman itu hanya sementara sahaja. Kerana iman dan Islam itu satu pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan kepada hamba-Nya bagi sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah mungkin minggu ni, minggu lah ni dah, minggu depan puasa dah. Kau tak jadi puasa minggu depan? Tak jadi dah. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan, teruskan pengajian kita. Kita ni tak separuh dah kitab ni dah. Tahun ni insya-Allah habis. Kau boleh habis dah tahun ni kitab ni? Agak-agak dah dah. Kita masuk muka surat berapa dah? 101.
Masih lagi kita berada pada solat sunat iaitu yang ke-18. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, sunat tasbih, disunatkan mengamal dan mengekalkan sembahyang tasbih kerana fadilat dan nilainya yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta telah bersepakat sekalian ulama pada menyuruh dikerjakan dan mengekalkannya pada setiap hari jika mampu. Jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan pada setiap Jumaat. Jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan pada setiap bulan. Jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan pada setiap tahun. Dan jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan sekali dalam seumur hidup. Allah akan mengampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan dan remih di pantai. Sama ada dosa yang disengajakan atau tidak disengajakan, yang lama dan yang baru, yang nyata ataupun yang tersembunyi. Demikianlah yang disebut di dalam hadis, ia dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Lafaz niatnya salli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian selepas membaca Fatihah, setiap rakaat hendaklah dibaca. Pada rakaat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, hingga akhir surah. Dan pada rakaat yang kedua, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Pada rakaat yang ketiga, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pada rakaat yang keempat, kul huwallahu ahad. Ada 2 kaifiat yang mengerjakan sunat tasbih. Kaifiat pertama, pada setiap rakaat dibaca tasbih 15 kali sebelum membaca Fatihah, 10 kali selepas membaca Fatihah dan surah, 10 kali sesudah membaca tasbih rakaat, 10 kali dalam i'tidal, 10 kali sesudah membaca tasbih sujud, 10 kali dalam kedudukan antara 2 sujud, 10 kali sesudah membaca tasbih dalam sujud yang kedua. Kaifiat yang kedua, 15 kali selepas membaca Fatihah dan surah, 10 kali sesudah membaca tasbih rakaat, 10 kali dalam i'tidal, 10 kali sesudah membaca tasbih sujud, 10 kali dalam kedudukan antara 2 sujud, 10 kali sesudah membaca tasbih sujud kedua, 10 kali dalam duduk istirahat atau duduk tasyahud. Jumlah bacaan tasbih pada setiap rakaat ialah 75 kali dan jumlah bagi 4 rakaat ialah 300 kali. Contoh lafaz tasbihnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, pujian itu untuk Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah itu maha besar. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Untuk lebih sempurna bacaan doa kutub ini selepas membaca tasyahud dan selawat sebelum memberi salam. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'malal ahlil yaqin wa munafahatal ahli taubah wa azmal ahli sabri wa jidda ahli khasyati wa talaba ahli raghbati wa ta'abbuda ahli wara'i wa irfana ahli ilmi hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhaka wa hatta unasihaka fi taubati khaufan minka wa hatta ukhlisa laka fi nasihati hubban laka wa hatta atawakkala alayka fil umuri kulliha husna dhanni bika subhana khaliqin nur. Tengok dia kata kita masuk bab solat sunat tasbih. Hukumnya adalah sunat. Paling malah kita kena buat juga sekali seumur hidup.
paling malah. Kalau rajin tiap-tiap hari. Tak berapa rajin tiap Jumaat. Kurang juga rajin sebulan sekali. Nah, tak berapa nak ada rajin setahun sekali. Hak memang malah sungguh. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Agak-agak boleh ke tak buat ni? Sekali seumur hidup. Maknanya biada. Tak ada lah kita ni dengar saja. Oh, sunat tasbih pakai angguk belaka. Buat dak, tak jadi. Maknanya sekali seumur hidup, hak tu paling malas tu. Nak buat tiap-tiap hari memang dak buat dah. Qabliyah ba'diyah pun bobol dekat. Nah, maknanya paling-paling kurang sekali seumur hidup. Hak tu hak terbaik. Kerana siapa hak buat, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibn Abbas mengenai solat tasbih. Ramai ulama berselisih pendapat mengenainya. Setengah mereka mengesahkan, setengahnya mengatakan hasan, dan setengahnya mengatakan dhaif, dan setengah yang lain mengatakan maudhu'. Dan kata Hafiz Ibn Hajar yang sebenarnya segala tariknya adalah dhaif. Walaupun hadis itu hampir memenuhi syarat hasan, tetapi ia syazun kerana terlalu bersendirian, tanpa syahid dan mutabi' yang muktabar, dan kelainan gayanya daripada solat-solat yang lain. Lihat Majmu' Fatwa wa Rasail Ibnu Uthmain, dan lihat juga kitab Jam'u Jawami' atau Jami'ul Kabir Lis-Sayuti. Ini masalah solat sunat tasbih. Hak ni banyak dan pendapat-pendapat ulama. Kita orang awal ni ambil hak siap dah, tak perlu nak berbalah. Kalau kita dengar sebagai ulama dan sebagai ustaz kalau kata hadis tu maudhu'. Apa makna maudhu'? Maudhu' ni dia tak ada hadis, dia reka aja. Itu makna maudhu'. Maudhu' ni bukan hadis, hanya direka-reka. Dan sebagai ulama pendapat hak kuat kata Hafiz Ibn Hajar, iaitu hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif. Dalam ilmu mustalah hadis, kita boleh beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif boleh kita beramal. Tak nanti ke hadis sahih baru nak beramal. Dah, apabila orang suruh kita semaya sunat qabliyah ba'diyah, tanya lalu hadis mari mana? Nah, kita ni memadai ulama buat siap dah. Dan Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, dak semua mereka itu adalah ulama muktabar dan mujtahid. Ada ahli hadis tapi tidak digelar sebagai mujtahid. Hanya pakar dalam bidang hadis tapi tidak boleh keluar hukum. Seperti mana guru Imam Hanafi rahimahullah, apabila ditanya beberapa soalan, ada hak benda dia tak boleh jawab. Ada benda dia tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dia tanya anak murid dia. Anak murid dia ni siapa? Iaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi ahli mujtahid, yang mana dia ni diakui dan diletak sebagai ulama muktabar dalam 4 mazhab. Ada orang dia ni nak beramal nak hadis sahih macam ada. Nak beramal nak hadis sahih. Nak beramal nak hadis sahih. Hadis sahih dia boleh berhujah, boleh buat hujah. Nak lawan hujah ni pakai hadis sahih. Tapi sekadar kita orang awam, orang kampung ni, daya awak mari hadis sahih dak. Hadis dhaif pun kita malas nak beramal. Hadis dhaif hak malas beramal. Kalau bab sahih, solat witir, hadis sahih kita beramal dak? Dak. Maya jemaah, hadis sahih kita beramal ke dak? Dak juga. Dah lepas tu kita nak mari hadis sahih belaka, berat gitu. Memadai kita ambil hak siap ni jangan pertikap. Dah mari mana hadis ni hadis sahih ke tak?
kita ni tanya ibarat kita ni ahli hadis. Kalau kita ahli hadis, lain kita kena tahu hadis dhaif walaupun dhaif, walaupun tidak boleh buat hujah, tetapi dia boleh beramal. Kerana bab solat tasbih, hadis dhaif yang martabat hampir kepada hasan. Dalam ilmu mustalah hadis, dia ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu', ada hadis hasan, ada hasan marfu', ada hadis marfu', banyak martabat hadis. Martabat hadis ni kerana hadis ke kerana perawi? Kerana perawi hadis, bukan kerana hadis. Ibarat orang yang bawa cerita, seperti mana Imam Bukhari rahimahullah, dia nak meletakkan hadis tersebut hadis sahih, mesti orang itu beramal dengan sunnah. Pernah berlaku kepada Imam Bukhari rahimahullah, apabila dia nak ambil hadis dengan seorang syekh, dalam perjalanan pergi ke rumah syekh, tiba-tiba syekh tersebut ludah halio belah kanan. Ludah halio belah kanan. Bila ludah halio belah kanan, Imam Bukhari ni meletakkan hadis jadi sampai ke oleh syekh tersebut martabat hadis dhaif. Dah, martabat hadis dhaif. Dah kalau kita kecek bab hadis ni, siapa nak percaya kita? Kalau kita kata hadis ni, hadis tu hadis ni, siapa agak-agak hak percaya kita? Ha? Ada tak? Tak ada. Secara Imam Bukhari, orang hak ludah halia belah kanan tu, dia kata perawi hadis ni adalah hadis dhaif. Dah kita bukan setakat ludah halia belah kanan, tanah orang kita bahas lagi. Dah haram pun kita tiba juga. Dah kita nak kecek bau hukum boleh ke? Tak boleh. Dah memadai kita ambil hak siap dah. Dan masalah solat sunat tasbih, maknanya kalau ada ustaz tu kata dhaif ataupun maudhu', ikut dia. Dan dia pegang dengan maudhu', dia pegang dengan dhaif. Memang ada pendapat ulama, dia kata hadis tersebut adalah hadis dhaif, hadis maudhu'. Cuma kita nak pergi hak mana? Kalau kita rasa kita nak semayat, dah ambil hak dhaif, boleh beramal hak dhaif. Dah, tapi kalau kita ni hak malas dah macam-macam kita buat alasan, tak ada hadis lah. Serupa juga zikir lepas mayat. Dah, Nabi tak buat zikir lepas mayat. Dan zikir lepas mayat ni dah tak ada hadis pun, Nabi tak buat. Sambut malam ni 10 Syaban, Nabi tak buat. Segala benda hak Nabi tak buat. Dah hak Nabi buat gapo dia aja. Gapo segala benda hak tak buat. Dia tahu waktu. Batu kita ngaji semakin banyak kita belajar, semakin rasa diri kita ni jahil. Semakin rasa diri kita tak tahu. Kalau kita ngaji sikit, rasa tahu semua. Dan kita ngaji kau banyak kita belajar, kau rasa tak ada ilmu. Kau banyak kita belajar, kau rasa tak ada ilmu. Ni kalau kita malah belajar, kau serah alim semua kita. Dah, sebab tu kita tengok hak buah-buah ni hak tak ada ilmu belaka. Hak buah sedap babak hukum duk nakir kedai kopi ni, hak tak tahu gapo satu belaka. So dengar malah ngaji malah. Dah, bila tanya tahu mana, aku tahu lah. Oh tu jawapan dia. Nah, okey. Dah tengok dia kata solat sunat tasbih. Niat dia usalli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Dia ada dua cara. Nah, sama ada dia nak buat 4 rakaat direct boleh, ataupun dia nak buat 2 rakaat pun boleh. Mana hak afdal? Dia buat 2 rakaat. Dah 2 rakaat dan 2 rakaat. Dan pada rakaat pertama, maknanya usalli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Paling kurang niat sunat tasbih ni lagu mana? Paling rendah. Hak wajib, hak niat, hak sah lagu mana? Ngaji dah dak bab tu. Boleh tak tanya ni, boleh kan? Gana niat dia? Paling kurang niat sembahyang sunat gana? Usalli warak belaka set ni. Nah, tak seraya. Usalli sunnata tasbihi cukup.
Rakaataini lillahi ta'ala itu sunat belaka. Faham? Kalau bab semaya sunat memadai, kita letak sunat tersebut. Usalli sunnata duha cukup. Usalli sunnata tarawih cukup. Usalli sunnata witir cukup. Dan tidak perlu meletakkan rakaataini. Wajib kau sunat letak rakaataini? Sunat sahaja. Lillahi ta'ala sunat sahaja. Okey. Dan pada rakaat pertama baca idza zulzilati ardu zilzalaha. Bila ni? Iaitu selepas membaca Fatihah, baca surah tersebut. Hak ni ulama letak hak mana hak afdal. Hak mana hak afdal. Dah kalau kita nak baca selain daripada hak ni, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita tak say baca surah, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tak say semaya? Boleh tak? Boleh, ada masalah. Dah sunat kan? Jangan duk balah. Faham dah? Oh, demo. Sunat tasbih malah buat setahun sekali, tak apa dah. Sekali sama hidup, tak apa dah. Kan sunat, oh, tak apa kalau gitu. Dah. Okey. Dalam rakaat yang kedua, wal adiyati dhabaha, siapa habis. Dan lepas pada tu, rakaat pertama baca Fatihah dan baca surah, baca tasbih. Baca tasbih berapa kali? Dia ada dua cara. Yang pertama boleh nak baca 15 kali. Yang kedua boleh nak baca 10 kali. Biar jadi 75 75. 75 jadi berapa? 150. Maknanya 2 rakaat jadi 150. 4 rakaat jadi 300. Dah kita gagah ke tak ni? 300 baca. Gagah dah. Kalau nak mati gagah macam. Nah, tengah segar ni tak gagah amal ya. Tak nak mati jadi gagah lalu. Okey. Maknanya rakaat kalau kita hak nak ambil 15, boleh juga. Mana selepas baca surah kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 15 kali boleh. Dan hak yang kedua baca berapa kali? 10 kali pun boleh. Okey. Dan yang kedua iaitu selepas baca tasbih dan rakaat. Rakaat selepas baca tasbih dalam rakaat baca sebanyak 10 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 10 kali. Agak-agak 10 kali berapa minit? Rakaat. Berapa minit? Boleh seminit. Kau sakit pinggir? Agak-agak sakit pinggir tak 10 kali? Dah sakit. Patut iktidal pula. Sami Allah liman hamidah. Baca 10 kali juga. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah kalau kita nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Hak ni dia sebut tasbih hak paling sempurna. Kalau kita nak kurangkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Tapi boleh pahala setara tu, setakat tu saja. Kerana semaya kita ni ibarat kita periksa, semaya kita ibarat kita periksa. Dalam sekolah, dalam periksa ni kita nak buat sungguh-sungguh, kau nak buat main-main. Nak buat sungguh-sungguh, biar lulu. Semaya kita ni biar sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ni diganggu. Ganggu lagu mana? Hak sunat ni kita buat sungguh-sungguh. Hak wajib kita main-main. Ada.
melakukan kebaikan. Kan kita tak rasa gapo ke? Tak buat jahat banyak mana dak. Tuhan tak hukum lagi dak. Tuhan sayang kita. Dah, Tuhan nak tengok merajin ke dak beribadah kepada Allah. Bila malah tahu, kita kena tahu itulah musibah ke atas diri kita. Tu kita takut tu. Kita rasa sedap duduk dak. Tapi dalam masa yang sama kita sedang melalui musibah daripada Allah. Dalam keadaan kita tidak sedar. Bila tidak sedar memang tidak bertaubat. Sedangkan Allah Ta'ala suka orang-orang yang bertaubat. Nabi sebut dalam satu hadis, innallaha yuhibbu syabat tawwab. Allah Ta'ala suka kepada pemuda-pemuda yang bertaubat. Nah, bapa Allah Ta'ala sebut pemuda-pemuda bertaubat? Kerana pemuda ni kita tengok dalam masjid ramai orang muda ke orang tua? Orang tua ke orang muda dalam masjid? Orang tua. Orang tua ni dah mari berumur, automatik dah dirasa tak sedar hati. Aku ni tua dah. Mari sedar diri automatik. Tapi orang muda ni kerana dia dikelilingi oleh nafsu-nafsu hak sihat lagi. Nafsu hak gagah lagi. Tak tengok kita masa muda dengan tua. Masa muda kita berunggal laju tak? Laju. Rimang kita tinggal lagi. Dia mari tua gak. Tak ada gapo satu dah. Mana segala benda jadi habis tak agak. Sehingga kita rasa kita nak kembali kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, apabila muda ni, tak ada. Sebab tu Nabi sebut, pemuda-pemuda yang baik di akhir zaman salah seorang yang mana ahli syurga, iaitu pemuda-pemuda yang habiskan diri dia di masjid. Okey. Dan tadi dalam iktidal, selepas iktidal dan sujud, membaca tasbih selepas sujud. Selepas baca tasbih sujud, baca pula tasbih sebanyak 10 kali. Duduk antara dua sujud 10 kali. Dah. Lepas tu sujud, membaca tasbih dalam sujud yang kedua 10 kali. Maknanya kita buat hitungan tersebut biar jadi 300. Mana 4 rakaat 300. Dah kalau kita malas nak maya 2 rakaat boleh tak? 2 rakaat boleh, tak ada masalah. Sebab tu Islam ni dia sederhana. Jangan kita melampau pada bab ibadah sehingga kita tinggal perkara-perkara yang wajib. Ada orang terlampau buat perkara-perkara sunat sehingga lupa perkara-perkara yang wajib. Sekarang ni contoh kita mampu 2 rakaat je, buat 2. Nabi lebih suka orang yang istiqamah, yang sedikit istiqamah daripada banyak tapi tidak istiqamah. Batu tahajud memadai kita bangun 2 rakaat, kita buat 2 rakaat sahaja. Tiap-tiap malam tapi tak tinggal. Sampai bila? Sampai kau mati. Tidak pernah tinggal buat tahajud walaupun 2 rakaat. Hak ni time mari nyesal parok, mari bertaubat ngejuk. Dah, malam pertama tes 10 rakaat dah. Malam kedua subuh tak mayar tu. Ni tak jadi. Sebab tu nak buat perkara yang baik mesti istiqamah. Dan kita minta dengan Allah biar kita buat perkara yang baik walaupun sikit, boleh istiqamah sampai kita mati. Contoh boleh puasa kat dah. Kita buat witir, tiap-tiap malam buat witir. Dan kita minta dengan Allah agar witir itu kekal sampai kita mati. Dan bukan lepas lepas tarawih saja. Maknanya lepas Isya kita buat witir. Setiap kali lepas Isya buat witir. Sampai bila? Sampai kita mati. Dan kerana meninggalkan witir itu salah satu daripada perkara yang makruh. Witir itu adalah sunat muakkad, yang mana Nabi tidak pernah tinggal solat witir. Nabi tidak pernah tinggal solat witir, tidak pernah tinggal solat tahajud, tidak pernah tinggal solat duha. Qabliyah, ba'diyah, hak ni dia tekankan kerana ini sunat muakkad. Maknanya Nabi tidak pernah tinggal. Lepas tu kita kena jaga. Okey. Dan dia ada, untuk lebih sempurna bacalah doa kutub ini selepas membaca tasyahud dan selawat sebelum memberi salam.
Maknanya sebelum memberi salam baca doa ni. Selepas fil alamin innaka hamidum majid. Kita disunatkan baca doa. Sama ada selepas solat fardu, solat sunat hak lain, fil alamin innaka hamidum majid, sunat kita tapih pula dengan doa-doa hak lain. Ya, maknanya minta berlindung daripada azab kubur, minta berlindung daripada api neraka, minta dengan Allah masuk syurga, minta jauh daripada fitnah kubur, fitnah dajjal, iaitu selepas habis tahiyat tadi, sunat kita baca doa. Okey. Maknanya hak doa hak paling afdal iaitu hak niat. Agak-agak dah nak ngapa kalau nak semaya, dia hak sebaik-baiknya bulan puasa ni kita buat. Nah. Contoh lepas buka, sementara tunggu waktu isyak, buat solat sunat tasbih dulu. Gerak dah? Gerak dah. Kau tak gerak? Puasa ni gerak dah? Dia buat sekali apa dah? Dah? Orang kata kalau tak gerak pun, biar aku nak juga. Tebang. Nak juga. Oh, dia panggil oh. Sebab tu dalam semaya ni Allah Ta'ala suruh sahabat. Dah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu dengan semaya dan sabar dalam semaya. Biar dah selesai alhamdulillah. Sekali seumur hidup. Ulama minta buat sekali seumur hidup je. Mana bukan untuk orang lain, kita semaya bukan untuk bini kita. Kita semaya bukan untuk anak kita, untuk laki kita dak. Kita semaya ni untuk kita. Kalau sekali seumur hidup ada solat sunat tasbih, alhamdulillah. Hak kita bimbang tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, kita hak fardu pun kita tak sempurna dah. Kita semaya kita ni, hak fardu ni dia ditampung dengan semaya-semaya sunat. Hak fardu kita ditampung dengan solat-solat sunat. Mana kita harap solat-solat sunat ni boleh tampung semaya fardu kita. Kita tengok dalam hidup kita sepanjang kita hidup ni, ada tak semaya hak kita paling khusyuk? Ada tak? Atau kena tanya diri sendiri. Ataupun kita semaya rasa sedap pada hari itu, ada tak? Kalau rasa ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, carilah. Cari biar Tuhan wis sekali dah apa dah, alhamdulillah. Nikmatnya semaya. Ni dah tak rasa nikmat. Maknanya kita ni masih jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, iaitu sunat hari raya, sembahyang sunat hari raya, haji dan hari raya fitrah adalah sunat muakkad. Lafaznya bagi sembahyang hari raya haji ialah usalli sunnata idil adha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat raya qarban 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaznya bagi sembahyang hari raya fitrah ialah usalli sunnata idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas membaca doa iftitah dalam rakaat pertama, ia hendaklah bertakbir sebanyak 7 kali beserta dengan mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram. Kemudian baru membaca Fatihah dan surah. Manakala dalam rakaat kedua pula, ia hendaklah bertakbir sebagaimana di atas sebanyak 5 kali, kemudian ia membaca Fatihah dan surah. Dalam rakaat pertama hendaklah dibaca sabbihisma rabbikal a'la khalaqa sapabi, dan rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Sunat diselangi antara takbir tadi dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, pujian itu bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah itu maha besar. Jika mana-mana sembahyang raya itu dimulakan secara berjemaah, maka sunat dibaca khutbah selepas sembahyang. Khutbah pertama hendaklah dimulai dengan takbir Allahu Akbar 9 kali. 9 kali berturut-turut, dan pada khutbah kedua ditakbir Allahu Akbar 7 kali berturut-turut. Kedua-dua khutbah itu seperti khutbah Jumaat. Di dalam kedua-dua khutbah itu hendaklah dinyatakan hukum mengenai korban dan hari raya korban, dan hukum mengenai zakat fitrah jika hari raya fitrah. Disunatkan takbir pada kedua-dua hari raya itu. Takbir mutlak iaitu takbir semata-mata akan berakhir bila masuk kepada sembahyang. Manakala takbir musar
takbir yang tidak mengiringi sembahyang akan berakhir dengan takbir imam bagi sembahyang berjemaah atau takbir dirinya bagi sembahyang seorang diri. Disunatkan takbir muqayyad iaitu takbir yang mengiringi sembahyang fardu atau sunat. Setiap selepas sembahyang pada hari raya Adha mulai dari waktu subuh pada hari Arafah hingga akhir waktu asar pada hari Tasyrik, iaitu hingga waktu subuh pada hari ke-13 Zulhijjah. Tiada takbir muqayyad pada malam raya fitrah. Lafaz takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maknanya itu siapa habis dah. Baca dia atas. Okey, tengok. Kata semaya sunat hari raya. Semaya sunat hari raya sama ada kita nak semaya seorang diri boleh. Sama ada kita nak semaya berjemaah boleh. Hak afdal adalah berjemaah. Hak afdal adalah berjemaah. Semaya hari raya Qarban, hari raya haji disunatkan kita semaya awal. Sama ada semaya hari raya fitrah disunatkan kita semaya lewat. Contoh semaya hari raya haji dah masuk waktu pukul 8 tu boleh semaya. Dan hari raya puasa, hari raya fitrah pukul 8.30 baru boleh semaya. Maknanya sunat. Kalau kita nak semaya pukul 8 belakang tak ada masalah. Dah? Okey. Kalau berjemaah, sunat dia baca khutbah selepas tu. Tak wajib juga sunat. Khutbah dia rukun serupa juga dengan khutbah Jumaat. Cuma kita kena perhati molek-molek, apabila sesetengah mari mayat, dia ada takbir dengan tu imam sekali. Lepas tu tu imam baca surah ataupun tu imam rakaat, dia pun teruskan takbir tersebut, solat tersebut batal. Faham tak ni? Okey, perhati molek. Ni banyak berlaku ni. Takbir yang pertama berapa kali? 7. Dia mari dia dah 2 kali je. Bila dah 2 kali, tidak perlu teruskan tambah 5 kali. Dia dah 2. Faham tak ni? Kalau kita teruskan tanpa berhenti dengan mengangkat tangan akak turun, solat tersebut batal. Faham kan? Solat tersebut batal. Sebab sekarang ni dia dihukum sebagai orang yang masbuk dah. Serupa mayat-mayat serupa juga. Mayat-mayat kita dah dengan tu imam pada takbir yang kedua. Bila dah pada takbir yang kedua, tidak perlu kita hamba tu imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semaya tersebut batal. Jadi kita dah takbir yang kedua, tu imam wisalat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita tambah 2 takbir lagi. Dah? Faham kan? Tapi ramai kalau hak biasa ni, kalau tu imam tu nak wisalat dia pakai takbir laju, nak wisalat sekali dengan tu imam. Apa? Takut bila salat seorang diri ni, orang buat lari mayat macam-macam yang mikir. Takut tinggal yang seorang depan mayat pun ada. Tu tak perlu mikir dah. Walaupun mayat tu akak buat lari dah, kita semaya ada tak mayat depan? Tak ada dah. Mayat. Faham tak ni? Mana cukup Allahu Akbar, tu imam pun misalnya kita pun tambah 3 takbir lagi. Dah? Tambah 3 takbir lagi. Masalah dalam semaya sunat raya ni gitu. Maknanya kalau dia 2-2. Dah kalau dia 2-2. Dah kalau dia nak nak takbir juga. Dah? Maknanya dia nak pahala takbir juga. Lagu mana nak buat? Tidak boleh dia buat secara berturut-turut. Pahala tak boleh, bahkan makruh kalau dia buat juga. Kerana luput dah waktu. Luput dah, kecuali dia mayat seorang diri. Mayat seorang diri tak ada masalah. Nah, mayat seorang diri tak ada masalah. Okey. Dan pada rakaat yang kedua 5 takbir. Rakaat pertama sunat baca Sabbihisma rabbikal a'la selepas takbir, dan rakaat yang kedua dia baca hal hatta kadin seluruh syah selepas Fatihah tadi. Sekarang ni kalau dia takbir selepas baca surah boleh ke tak?
Dia baca surah dulu baru takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disunatkan diselangi Allahu Akbar, dia baca tasbih. Yang ni dia baca dia takbir selepas baca surah, boleh tak? Lepas baca surah boleh tak? Tapi tak ada buat lagi sini dah. Nah, kalau Cik Imam buat kata Cik Imam sesat lalu. Boleh ke tak? Boleh, tetapi tidak afdal. Kerana menyalahi sunnah. Apabila dia baca Fatihah, Allahu Akbar, tak ingat nak baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ingat. Dia pun baca Fatihah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak perlu lagi nak undur balik. Tak perlu lagi. Dah memang tak takbir, mana teruskan. Kerana Fatihah itu sudah wajib. Nah, dia baca Fatihah ke apa, dah nak takbir, ingat pula pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua sahaja jelah takbir. Hak pertama dia lupa. Kalau nak baca juga jadi makruh, tidak afdal. Seperti mana kita baca doa iftitah dalam sembahyang mayat. Sembahyang mayat boleh tak baca doa iftitah? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Warak pada ulama lagi dia. Dia baca doa iftitah boleh ke tak? Boleh, tapi makruh. Hak afdal Allahu Akbar terus baca Fatihah tanpa membaca doa iftitah. Dan takbir ni dia ada 3. Yang pertama takbir mutlak, iaitu takbir semata-mata akan berakhir bila masuk kepada sembahyang. Manakala takbir mursal, takbir yang tidak mengiringi sembahyang, akan berakhir dengan takbir imam bagi sembahyang berjemaah atau takbir dirinya bagi sembahyang seorang diri. Takbir muqayyad iaitu takbir yang mengiringi sembahyang fardu atau sunat setiap selepas sembahyang pada hari raya Adha, mulai dari waktu subuh pada hari Arafah hingga akhir waktu asar. Pada hari tasyrik iaitu hingga waktu subuh pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Tiada takbir muqayyad pada malam raya fitrah. Okey. Sekarang ni takbir ni terbagi kepada 3. Takbir mutlak iaitu macam takbir kita nak sembahyang. Dah. Yang kedua iaitu takbir mursal. Takbir mursal ni ikut bila-bila dia nak takbir boleh. Ni biasa hari raya fitrah boleh. Sama ada takbir muqayyad, takbir yang disabitkan dengan sembahyang. Tiap kali lepas sembahyang dia pun takbir. Dan setiap kali lepas sembahyang dia takbir, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Bila start Adi Adha ni iaitu khilaf ulama banyak. Ada sebagai ulama kata pada hari Arafah iaitu selepas asar. Esok raya hari ni 9 Zulhijjah. Bila 9 Zulhijjah, asal 9 Zulhijjah, hak tu disunatkan untuk takbir hari raya. Dan sebagai ulama kata lepas subuh. Maknanya kalau buat sini biasa buat hari ke-9 ke hari ke-10. Sini. Biasa buat 9 ke 10 sini. 10 Zulhijjah ke 9 Zulhijjah? Biasa 10 dah. Pak kita ni jari benar 9. Dia ambil waktu gorik tu kira 10, maknanya dia takbir. Hak ni takbir yang mengiringi solat fardu ataupun solat sunat, dia panggil takbir muqayyad. Takbir yang dikaitkan dengan waktu. Okey. Dan yang ke-20 sembahyang tarawih, wallahu a'lam. Kau boleh baca lagi sembahyang tarawih ni? Nampak ning lapar dah tu. Apa sembahyang tarawih reti belakang dah dah. Wallahu a'lam. Soalan yang pertama, boleh ke kahwin dengan sepupu? Boleh, tapi makruh. Boleh kahwin dengan sepupu. Sebab apa? Sebab sepupu ni dia tidak ada kaitan. Sepupu ni dia panggil ajnabi. Siapa dia sepupu? Sepupu ni anak kepada pak saudara kita ataupun anak kepada mak saudara kita. Boleh tak nikah? Boleh, tetapi makruh.
Sah nikah tapi makruh. Sebab apa? Kerana nikah dengan sepupu ni dia tidak menyebarkan zuriat. Tidak menyebarkan silaturahim yang lebih luas. Dan maknanya sepupu duk main ikut hak tuluk, duk main musim ikut tuluk. Kalau kata pinih anak beranak sesat dia belaka. Mana orang lain tak boleh pegang. Tu maknanya makruh lah. Dah nikah dengan sepupu sah. Nabi dah maknanya Sayyidina Ali sepupu Nabi. Sayyidina Ali sepupu Nabi, tapi dia natu Nabi, nikah dengan Siti Fatimah. Jadi dia Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ni dua pupu, tak ada masalah. Pada dia kau jauh, kau dekat ni adalah sepupu, walaupun nikah tu sah tak ada masalah. Sepupu ni dia dihukum sebagai ajnabi. Maknanya kita nak saling dengan dia tak boleh, tengok aurat dia tak boleh. Ada sebagai tempat dah. Banyaklah, bukan kata sebagai, kebanyakan. Contoh ada majlis kenduri, nikah, kahwin. Ya. Bila nikah anak beranak ramai mari. Dah. Babak kahwin ramai anak beranak pakat mari ni. Tak mari takut surati kan. Bila ada berlaku atas rumah sepupu-sepupu ni ada tak? Ada. Bila ada kadang-kadang buka tudung biasa je. Hak buka tudung, hak ngopek pun ada. Molek ada kata, tak apa sepupu. Ramai tak gitu? Ramai. Kata tak apa sepupu. Dan maknanya tidak boleh. Rambut kita aurat. Dah. Kaki tu pun aurat juga. Kena pakai stocking. Cuma kalau kita bagi kelonggaran dan di dalam mazhab Imam Maliki tak apa, tak ada masalah. Mana mazhab Imam Maliki nak taklid tu okey, tak ada masalah lagi. Cuma lah ni bak rambut. Rambut tak ada khilaf. Bila tak ada khilaf haram. Sepupu ni orang hak boleh nikah. Gitulah juga salam. Tidak boleh juga ramai hak salam yang sepupu. Hak salam dengan mak darah sabit ramai tak? Ramai juga. Dah buat apa salam dengan dia? Tak apa. Bini pak darah kita jadi. Dia kira gitu. Bini pak darah kita dia jadi mak darah ke apa? Mak darah, bahasa kita mak darah ke apa? Mak darah sabit ke mak darah parai? Mak darah sabit tak ada kaitan langsung dengan kita. Tak ada kaitan langsung dengan kita. Tu mak darah sabit. Okey. Yang kedua, di bulan puasa boleh atau tidak mandi dekat pukul 6 atau 7 sebab orang dahulu selalu larang mandi pada masa tu. Mandi dekat pukul 6 atau dekat pukul 7 dia tak ada masalah. Mandi pukul 2, pukul 3, pukul 4. Cuma mandi sekarang ni, apabila kita mandi untuk niat segarkan badan kita daripada berpuasa, hukumnya makruh. Mandi untuk segar sebab letih puasa ni. Makruh. Batal ke tak? Batal apabila air masuk dalam rongga. Sama ada masuk dalam telinga ataupun masuk dalam hidung, batal. Gitulah juga kita ambil air semaya bulan puasa. Kita komo disunatkan dalam mazhab kita 3 kali. Maknanya kalau 3 kali dalam masa 3 kali tu kita komo tertelan, tu tidak batal. Kali keempat kita komo lagi tertelan, ni batal. Sebab syariat kata 3 lah. Dan mau pergi buat 4, tu batal. Ada. Kalau tertelan, tapi kalau gitulah, mula-mula batal dah. Hak bimbang komo-komo tak tubik air. Pelik kata. Banyak dah komo tak tubik air. Hak ni kalau komo tak tubik air, sahih telah. Bila telah, saya kata tertelan dah. Ni automatik batal. Begitulah kita buat masuk air dalam hidung. Dia panggil istinsyak. Istinsyak ni maknanya sunat. Kita nak ambil air maya buat masuk air dalam hidung. 3 kali kita buat masuk sampai ke rongga, ni tak batal lagi. Tapi kalau 4 kali kita buat masuk, batal. Kecuali pada mandi wajib. Mandi wajib bila? Contoh dia mandi wajib subuh. Contoh dia bermalam, dia tidur dengan bini dia. Dia pun sahur. Lepas sahur dia tidur pula. Sudah pukul berapa? Pukul 8. Subuh tinggal, maya wajib pun dak lagi. Dan mandi wajib pun dak lagi.
Jadi dia pun mandi wajib. Mandi wajib masuklah air dalam hidung ataupun dalam telinga tak sengaja ni tidak batal. Kerana mandi itu disyariatkan. Mandi itu mandi satu perintah. Ataupun dia mandi sunat Jumaat, masuk air. Hak tu tidak batal. Ha kan? Okey. Bolehkah solat subuh di waktu syuruk? Subuh ni subuh gapo? Sama ada subuh adaan ataupun subuh qadaan. Kalau bahasa kita dia panggil subuh gapo? Subuh gajah ke subuh rimau? Subuh gajah, subuh gajah ni maknanya lewat. Sekarang ni tengok. Apabila kita tidak sedar, maknanya tertidur. Boleh tinggal solat dimaafkan, bukan kata boleh tinggal sembahyang. Dimaafkan tinggal solat ni dua. Yang pertama gapo? Tidur. Yang kedua, tak ingat. Kita golongan mana ni? Golongan tidur ke golongan tak ingat? Hak kita ni. Maknanya kita letaklah dia tertidur. Bila tertidur dia pun sedar-sedar pukul 9. Bila pukul 9 disunatkan dia solat subuh secara bersegera, tidak wajib. Kerana apa? Kerana dia tinggal itu bukan sengaja. Kecuali sengaja dia tinggal. Sengaja dia tinggal, dia kena sembahyang subuh dulu. Contoh sengaja dia tinggal, masuk dah waktu zuhur, wajib sembahyang subuh dulu kalau zuhur tu masih panjang. Wajib sembahyang subuh dulu, baru sembahyang zuhur, kerana subuh tersebut tinggal dalam keadaan sengaja. Sebab tu sebagian ulama mengharamkan solat sunat bagi orang yang tidak qada solat. Contoh kita tinggal sembahyang hak lama-lama nu banyak lagi tak qada. Kita duduk sibuk buat perkara sunat. Sebagian ulama mengharamkan solat sunat tersebut. Kerana apa? Kerana tidak qada lagi sembahyang. Wajib hak qada dulu. Hak qada ni wajib, hak sunat tu jelas dah sunat. Seperti mana contoh berlaku bulan Ramadan kat gini, iaitu tarawih. Dia sembahyang tarawih kakak nak ni, tapi hak lama-lama dia tak qada lagi, hukumnya haram, tidak boleh. Cuma sebagai ulama kata kalulah dia ni qada, dia qada, tapi time sunat dia buat juga, tu boleh kira lagi. Tak apa, hak haram dia buat, hak sunat, hak wajib dia tak buat. Tu haram. Maknanya hak ni tak ada masalah nak sembahyang subuh waktu syuruk, tengok dia tinggal. Kalau sengaja dia sedar masa mana, bangun sembahyang. Cuma sini nak niat qada ke nak niat adaan. Apa mana adaan? Adaan ni sembahyang dalam waktu dia. Bila syuruk ni dalam waktu ke luar waktu? Waktu syuruk. Dalam waktu ke luar waktu isyraq? Luar waktu dah. Bila luar waktu dah, sama ada dia nak niat qadaan boleh ataupun niat sembahyang subuh macam biasa. Sunat saja dia letak qada. Sunat saja dia letak qada, kecuali dia tak boleh nak beza. Contoh dia nak qada sembahyang zuhur, lah ni nak sembahyang zuhur, lepas ni nak sembahyang zuhur pula. Jadi dia tak boleh nak beza hak mana hak sunat, hak mana hak qada. Hak tu wajib dia niat qada. Kan? Okey. Hukum bagi ke polis 30 untuk elak sama 300. Maknanya rasuah tak ni? Kita bagi ke polis 30 untuk elak sama 300. 300 ni kita bayar ke siapa? Bayar ke siapa? Kerajaan. Kita yang pertama kita kena tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut laisa jizyatun 'alal mu'minin. Tidak ada denda, tidak kena cukai di atas orang mukmin. Kita ni kena denda atas sebab apa? Atas sebab kesalahan undang-undang dunia, bukan undang-undang akhirat. Jadi untuk selamat daripada kena 300, kita wi 30. Hukum zahir rasuah. Hukum zahir rasuah. Cuma kita pernah tanya syekh kita di Yaman ni, kita tanya, contoh dia seorang yang miskin, kita tahu kerajaan ni tak tahu kok. Dia ambil duit buat gapo kerajaan? Kerajaan ni ambil duit 300 dia buat gapo?
Kita ambil 30, kita bagi ke poli, kita tahu poli tu boleh buat belanja anak-anak dia. Kerajaan ni 300 buat apa? 300. Buat apa? Boleh tak kita balik 300 tu? Dah tahu boleh ke tak? Jadi kita pernah tanya syekh kita, dia kata kalau dalam keadaan kita darurat tak ada masalah. Pernah ada disebut dalam kitab Yaqut Nafis masalah seorang yang membeli barang secara riba, dan pernah difatwakan oleh bekas mufti Mesir terdahulu. Dia membeli barang secara riba. Dalam pendapat mutamak mazhab kita, riba ni tidak boleh. Kerana Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran, jelas-jelas dah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita ni contoh dululah kita nak beli rumah. Bila nak beli rumah, buat loan. Bila buat loan ni kena bayar 30 ke kena bayar 70? 70. Maknanya 40 tu duit ke apa? 40. Duit bunga. Dah, orang panggil duit bunga. Sekarang ni dia sebut dalam kitab Syarah Yaqut Nafis, dia kata dimaafkan apabila kita ni tak ada arah, terdesak, dia dihukum sebagai darurat. Cuma kalau nak ambil pendapat mutamak, jelas-jelas memang tidak boleh. Nah, pendapat mutamak jelas-jelas tidak boleh. Sekarang ni kita kena tahu, nah, beli barang sekarang ni dia tak macam dulu. Lah ni contoh kita beli kereta. Kita beli kereta harga 30, bayar lah jadi berapa? 9 tahun jadi ke? Berapa puluh? 50, 60. Sekarang ni dia ada dua. Yang pertama, kita berhutang duit. Kita berhutang duit, ni dihukum sebagai riba haram, tidak boleh. Contoh kita pinjam 500, kena bayar 700. Ni haram, tidak boleh. Sebab apa? Kerana penukaran duit dengan duit. Duit dengan duit dia dihukum sebagai riba. Sama ada dengan barang dan dibayar secara insurans ataupun dibayar secara takjil, bayar secara sikit-sikit, hak ni dia panggil harus, tak ada masalah. Hak tidak boleh duit dengan duit. Serupalah juga lain ni hak banyak berlaku. Dia pergi ke damah, dia nak track imah dia. Dia nak track imah dia nak ambil imah lain. Nak track imah tu kena ambil duit dulu. Faham tak ni? Kita nak track imah kena ambil duit dulu. Kan ada kan? Tak nak ambil hak emas ni, nak ambil hak sekilo, nak tolak hak 500 gram hak ni contoh. Dia pun tolaklah hak 500 gram. Bila tolak 500 gram, tanpa dia ambil duit dulu, hukumnya riba, situ tidak boleh. Nampak serupa je, benda serupa, kaedah tu kena tahu. Faham tak? Ambil duit dulu. Dah, kita kupung dengan duit kita hak ada dah ni, baru kita bayar hak harga sekilo tadi, hak tu tidak dipanggil riba. Gitulah hutang duit dengan duit. Serupa je main kutumah. Lah ni ada hak main kutumah, tidak boleh riba juga. Ada tak main kutumah lah ni? Ada. Bayar sikit-sikit bulan-bulan. Mah ni harga serupa ke harga dia berlain nah? Mah. Serupa tak? Tak serupa. Bulan ni 270 contoh. Bulan depan kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Hak kita bayar bulan-bulan ni sama ke lain? Sama aja kita bayar. Tengok. Ni hak ada unsur-unsur riba, tidak boleh. Banyak kedak berlaku, banyak. Hak dalam Facebook gapo ada, nak beli emas, nak bayar stokor, tak boleh. Bayar ansur-ansur, bayar sikit-sikit. Ni tidak boleh. Sebab emas dengan emas, tukar emas dengan emas, dia dihukum sebagai riba juga. Cuma hak ni tadi, kalau nak hukum secara zahir, memang rasuah lah. Hukum secara zahir. Tapi hukum atas belah ihsan kita, tak ada arah lajak, dah 300. Dah kerajaan pun kan kerajaan adik. Kerajaan adik dah. Kerajaan adik dah. Warna takut lakon. Maknanya kalau adil, 10
Seperti mana berlaku pada zaman Saidina Umar. Lo ni agak-agak boleh hadir tak ni? Boleh hadir ke tak? Wallahu a'lam. Hadir ke tak? Wallahu a'lam. Maknanya kita boleh nilai sendiri. Kita bila bayar 300, bayar 500, buat gapo? Contoh, ada kes ni, lewat dah. Boleh sikit ke? Ngilah dah ni. Dah ngilah. Ada kes, orang kampung kita ni dia kena tetok. Bila kena tetok, maknanya orang betis dia ni putus lah. Putus gapo dia buat naik cara ke mahkamah, hak tetok dia ni 13 orang. Kita tanya, dan setiap orang tu, setiap seorang kena denda 3,000. Duit tu bayar ke hak kena tetok ke, bayar ke mahkamah? Bayar ke mahkamah? Dua orang ni hak selok boleh ke apa? Boleh ke apa? Saya ni orang betis putus. Nak sorok menang bukan boleh duit. Bayar siapa? Sepatutnya hukum dak dia kena bayar ke atas orang yang hak kena sakit tu. Gitu hukum hak asal. So jari kena kerak, kena tumbuk, kena gapo, hak tu dia kena kembali hukum belaka. Dalam Islam sebut belaka dah, ada belaka dah cukup lekat. Sekarang ni bayar siapa? Bayar ke mahkamah. Dah orang sakit boleh gapo? Boleh sakit. Tak ada gapo satu. Maknanya kita ni sebagai orang Islam, kok mana-mana fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kamu bertengkar sesuatu masalah, kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, selamat kita. Tengok Islam kata gana, gini ikut ni dak tak boleh nak hak kut dunia lagi. Cuba kita kena tegah. Lama dah kita berlembut dengan Islam ni. Dah dengan hukum Islam ni lama dah kita berlembut. Duk main tak apa. Bila kita nak kerah? Bila kita nak bertegah? Batu orang kafir lah ni senang pijak kita. Orang kafir pijak senang. Dah. Ada orang hak kalah dengan duit, ada. Asal duduk berapi ni, duk kong, duk cakap bab hukum. Bila boleh 15 ya agak senyap. Ada. Buat gana? Maknanya kita kalah. Maknanya kita ni nak berjuang atas dasar gapo lah ni. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu agama yang tinggi. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Bermakna lah ni kita kena jihad atas diri kita sendiri. Atas nafsu kita. Biar ada dalam hati kita, minta dengan Allah, aku nak tengok juga tertegak dalam negara ni, iaitu orang yang menjalankan hukum-hukum Allah. Tengok selamat. Tengok di Aceh. Tenang. Tak, walaupun ditentang. Ditentang macam-macam Indonesia ni tentang Aceh, tapi lah ni menjalankan hukum Allah. Bila jalankan hukum Allah, tengok orang nak minum arak pun tak ada. Tengok terbaru minum arak mabuk, langgar kedai orang, langgar orang mati. Bila dia langgar orang mati, hak kena samai berapa ribu? 3,000 dah. 3,000 kena samai. Saya ni selok dah. Keluarga dia ni jadi tak ada orang hak tanggung. Bila kembali kepada Islam, comel kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna hikmata ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi 'ilmi dhayyibin ma'akhirna bi taqwa jamina bil afiyah. Ya rabbana anta ilahuna na'buduka jahila wa anta rizqana min nafi'a. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.